fadilat tabligh. Dalam Al-Quran yang suci itu juga terdapat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Artinya, sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan tidak berpandukan kepada Al-Quran tentang sah atau batalnya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Mereka lah orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka, dan pada hari itu gugurlah apa-apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa-apa yang mereka telah kerjakan. Dalam Al-Quran yang suci itu juga terdapat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Artinya, dan mereka, yakni yang ingkar, bergembiralah dengan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang kecil dan tidak kekal berbanding dengan kesenangan akhirat. Surah Ar-Ra'd ayat ke-26. Tentang ayat Quran ini, Allah SWT memperingatkan kepada yang ingkar, bergembiralah kamu di dunia, sedangkan kehidupan dunia ini tidak kekal, dia akan satu kehancuran. Sebab dunia ni hanyalah kesenangan sukaria yang kecil-kecil. Tapi di akhir-akhir ni semua pakat leka duk kejar ke dunia, tinggallah akhirat. Tapi lah, dunia ni kita nak tinggal, kita nampak dalil belakang dah. Tok nenek kita, orang tua kita, sampai masa kat Allah Ta'ala pun jemput dia balik kampung. Tidak kekal ayatnya dunia, tapi hak abadinya akhirat. Tapi masalahnya lah ni, kita di akhir ni tak nampak akhirat, sebab Allah Ta'ala tak tunjuk lagi keistimewaan, keindahan yang di akhirat. Jadi itu pakak-pakak lah kita muhasabah diri kita. Sebab satu hari kau tua, satu hari kau tua, lama-lama baliklah kita. Dalam Al-Quran yang suci itu juga terdapat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, maka atas mereka ditimpakan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beroleh azab yang besar, yakni kekufuran mereka. Yang demikian adalah kerana mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan kerana Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah, petunjuk yang dapat membawa kaum yang kufur ingkar itu kepada kebahagiaan di akhirat. Selain daripada ayat-ayat yang tersebut di atas, ada banyak lagi ayat lain yang telah membandingkan antara dunia dan akhirat. Di sini tidak perlu untuk menyebut kesemua ayat itu. Memadailah beberapa ayat yang telah ditulis dengan ringkas sebagai contoh. Maksud keseluruhan ayat di atas ialah, sesiapa yang mengutamakan dunia lebih daripada akhirat adalah mereka yang sangat rugi. Sekiranya anda tidak mampu menguruskan kedua-duanya, maka akhiratlah yang patut diutamakan. Saya tidak menafikan
bahawa memenuhi keperluan dunia adalah sangat penting dalam kehidupan seseorang. Untuk pergi ke tandas adalah satu keperluan yang tidak dapat dielakkan oleh sesiapa pun. Namun tiada seorang yang berakal pun sanggup duduk di atas tandas sahaja sepanjang hari. Sekiranya diteliti dengan mendalam, hikmat Tuhan dalam penyusunan syariat kita akan mengetahui bahawa setiap perkara dalam syariat kita yang suci ini telah disusun dengan begitu rapi. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah menjelaskan setiap perkara dengan terperinci. Dan contohnya, waktu solat telah diperjelaskan kepada kita tentang pembahagian masa 24 jam sehari semalam. Separuh daripada masa itu adalah untuk menyempurnakan hak hamba sama, ada digunakan untuk berehat atau untuk mencari rezeki, dan separuh lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahagian ini sesuai dengan kefahaman tuan-tuan sendiri, iaitu dunia dan akhirat hendaklah sama-sama diusahakan, separuh untuk agama dan separuh lagi untuk dunia. Sekiranya kerana kesibukan dunia sama ada digunakan untuk mencari rezeki atau mendapat kerehatan badan, masa yang digunakan telah melebihi daripada separuh, maka pastinya anda telah mengutamakan dunia daripada akhirat. Sehubungan dengan itu, jika kita telah membahagikan masa 12 jam untuk dunia dan 12 jam untuk agama, sebagaimana tuntutan keadilan, barulah kita boleh perkataan bahawa kita telah diperintahkan untuk menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat secara serentak. Dan dalam Islam tidak diajarkan Rabbaniyah. Bukanlah tujuan untuk penulisan penerangan ini di sini. Penerangan tersebut ditulis sebagai jawapan kepada satu persoalan. Oleh itu memadailah dengan penerangan yang ringkas ini. Dalam bab ini, maksud saya yang sebenar adalah untuk menyebut hadis-hadis tentang tabligh. Memadailah 7 hadis yang saya sebutkan untuk orang yang ingin mentaatinya. Jangankan 7, satu hadis pun sudah memadai untuk mereka. Orang yang tidak ingin taat akan tahu akibatnya nanti, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyal munqalabin yanqalibun. Dan ingatlah, orang yang melakukan sebarang kezaliman akan mengetahui kelak ke tempat mana mereka akan kembali. Surah Asy-Syu'ara ayat 227. Akhirnya saya ingin menarik perhatian para pembaca kepada suatu perkara yang penting. Kita dapat mengetahui daripada beberapa hadis bahawa pada zaman fitnah, apabila wujud sifat tamak, hawa nafsu dituruti, dunia lebih utamakan daripada agama, dan setiap orang menyenangi pendapat sendiri sementara pendapat orang lain tidak diterima. Maka pada ketika itu Nabi SAW telah memerintahkan kita supaya meninggalkan usaha untuk mengislahkan diri dan mengislahkan orang lain, lalu memecilkan diri. Namun demikian, pada pendapat ulama masa itu belum tiba lagi. Oleh itu gunakanlah kesempatan dan peluang yang ada untuk berusaha sekuat mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendatangkan masa itu secara mengejut, kerana pada masa itu tidak ada sebarang bentuk islah yang boleh dilakukan. Oleh itu sangat penting menjauhkan diri daripada segala keburukan yang telah disebut dalam hadis-hadis di atas, kerana sifat-sifat keji itu adalah pintu-pintu fitnah, dan selepas wujudnya perkara-perkara keji, maka kerosakan akan terus bertambah-tambah. Nabi besar Muhammad SAW telah memberitahu dalam salah satu hadis bahawa sifat-sifat keji itu adalah antara perkara yang membawa kepada kebinasaan. Allahumma ihfazna min al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, peliharalah kami daripada segala fitnah, sama ada yang zahir maupun yang batin. Alhamdulillah.